A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Tunggu 5 minit lepas ya. Tapi tak perasan dah pukul 7 ya. Dah lepas pukul 7. Dan orang pertama yang menyapa Tok Abah ialah Muhammad Nur Fitri, Hajar Zainun nombor 2 Singapura, Zaris nombor 3, Mediha nombor 4 ya. Siapa lagi? Nur Rizan Sulaiman nombor 5, Wong Jowo nombor 6. Sabridas nombor 7, Kamisa Razman nombor 8, Cik Akmal Musa nombor 9 dan Mala Jamrudin nombor 10. Lepas tu barulah Alexander Man, Ratna Laili, ya, Sabah Ramli, tolong like dan share ya, kepada 10 geng, 10 grup. Khatijah Harun, Misa, Nani Triana, ya, Nur Azimah Abu Hassan, ya, Kamisa Razman tadi, Normah Basar, Normila Zahara, Ji Fazil, Nurizan sudah sebut tadi, Zainab Hassan, Rifa Marjan, Fatimah Ayub, Suhaila binti Muhammad Nasir, Fauzi Aziz, Sabaria Daud, Wong Johor lagi, Ramlah Lajat, ya, Ruhai Malil, ya, Salwati Uti, Lita Walita Mandri, Nurma Basta, Cikgu Mokhtar Nurdin, ya, Fatimah Ayub, siapa lagi? Saliyah Yusuf, Hani Dizaya, Siti Hajar, Saidah Ida, Hizami Nadia, ni baru ni, ya, tak pernah nampak. Norma Basada, Mokhtar Nurdin dah, ya, Fatimah Ayub sudah, Rina Maisa, Takeshi Kanishero, Rifa Marjan, Fauzia Harun, Sapik, ya, Asbarina Kak Cik, Salwati Uti dah sebut, Misada Intan Sumaya, Patch Adam Story, ya, daripada mana, bukan Kundasang, daripada mana sandakannya, Siti Salmiah Muhammad, tapi dari Sabah lah ya. Tok Abah kadang lupa dia punya daerah, ya. Nurlinda Mat Aris, Rohayu, Samsiati, Aina Zandar, ya. Sabrida dah sebut, Rashidah Syamsuddin, Litawa dah sebut, ya. Dah sekar subuh, ya, semua sekar subuh. Roslina Ramli, Mardiana Ali, Marina Rina, Salasiah Muradi, Suryati Didizari, Fatimah Ayub dah sebut, Siti Humisah Umi bintu Nurdin, itu dia, Hazlinda, Nur Ashikin Sudin, Nuryati, Wawa Azam, like dan share pada 10 geng. Nur Azlinda, Alexander dah sebut, Dididah, Intan Suda, Syamvoli, lepas tu Hasna Syarida, Nur Hayati Bidin, Miss Syakirah, Rokiah Putih, ya, Nazira Ira, Norani Lop, ya, Dr. Narimah dah masuk. Lembab sikit ya hujan malam tadi ya. Lepas tu Aida sudah, Aida Muhammad Kasim, Erin Mat Said, Zaitun Ibrahim, Safia Osman, Ida Muhammad, Mazarini Kamarudin, Nurianiani, Permata Hati, Nazira Ira dah sebut, Mimin Muman dah, Miza Ayat, Gula Kapas, Aminah Khalid, Om Hussein, 148 share. Wow, very good. Cepat. Cukupkan 200. Ji Fazil, Siti Fatimah, Najib Rahman, Cik Akmal Musa, Yung Aznon Norman. Ni jangan perasan. Ya. Alhamdulillah. Najib Rahman, ya. Najib Rahman, Zaid Imran Arifin, Zul Apple pun lama tak nampak. Zul Apple dah masuk. Cik Embun Ismail, Lili Hafiza, Umi Abah, Nina Mustafa, Yung Aznon tadi dah sebut, Saiful Saidi, Nurani Lop dah sebut, dan share dia kata, Muhammad Kamal Rahim, Saidi Lamid, Yung tadi dah sebut, Najidah, Eva Pizza Khalid, ya, Liza Hardi, Ruby Cherry, good morning to you. Ida Hafidah, Suryati pun dah kata dah share dah, terima kasih. Muhammad Zamri, Siti Afsakula, Latifah Ghaffar, Hawa Rahim, Rasima Osman,
186 share. Sikit lagi. Nurfika Abdullah, ya. Ramini sudah, Suhana Sapi, Saidi sudah, Fauzia Muhammad, Emma Guh, Firaini, Emma Yi, Hanidah Dayadah, Sirna Jamil, Zainun Enon, ya, Syarifah Aziza. Siapa lagi? Naji sudah, Puan Salma Sail, Mariana Nasih, 199 share. Wow. Ya, dah dekat 201, dah cukup. Dah Taruna Suci, Umi Zara, Siti Afsakula, Intan dan Nuri HM, Ellie McBill, tu dia Ellie McBill pun masuk. Najib Rahim, Nurfika Abdullah, Amoy Izzat, Amoy Izzi, ya, Syarifah Azhar, Fulita Ubara, Muhammad Syarul, Willy Jongga, ya, Zainab, Faizul Nasir, Waalaikumsalam, Fauzia Maknayan, Siti Afsakula Yahyas, ya, Puan Salma, siapa lagi? Qasidah Halizan, Nurfika dan yang lain. Baik. 160 orang dah masuk kelas, 247 share. So tak apa sambung. Ni hari yang ke-13 ya. Bahagian ke-13 tips menambat hati pasangan. Bahagian yang ke-13, masya-Allah dah jauh dah. Dah hampir 2 minggu ya, 13 hari kita bersama. Semalam tak apa pun tika. Tip nombor 47. Ya, 47 tipnya ialah banyak memuji dan kata-kata positif untuk pasangan anda ya. Ini sangat penting sebab kalau orang lain yang memuji, siapa-siapa pun, baik Tok Abah ataupun siapa-siapa, orang lain yang memuji, bercakap baik dengan kita, kita seronok. Tapi kalau pasangan kita no comment, kita rasa kekosongan, masih tak lengkap. Ya, artinya bila pasangan memuji kita, ikut kajian, ikut pengalaman sendiri, yang mungkin 10 kali ganda, mungkin 100 kali ganda, lebih bermakna, lebih berharga berbanding orang lain punya komen, puji-pujian ataupun kata-kata positif. Ya, dia tak sama dengan kata-kata orang yang terdekat dengan anda, pasangan anda. Ya, beribu-ribu orang kata, wow, bagus, very good, fantastic, cantik, hebat. Kita rasa bahagialah. Tapi kalau pasangan kata, that was good, itu memang bagus, itu berkesan, itu sangat cantik, maka dia punya impak. Ya, kalau orang lain tak puji pun tak mengapa. Dia telah maka tentu mewakili 1000 orang punya puji-pujian, ya, pujian dari pasangan anda. Nampak? So itu satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Satu kampung kata masakannya sedap, tapi suami senyap aja. Satu kampung kata suaminya pandai masak, tapi isteri tak pernah cakap pun, diam aja. Dia masih ada satu kekosongan, ya. Ada gap, ada vacuum dalam kolbu suami. Ya. Semua orang kata sedap, isteri aku tak komen, tak sedap ke untuk dia? Tak sesuai ke dengan selera dia? Sebab suami masak untuk keluarganya. Jadi kalau orang lain appreciate, tapi keluarga terdekat, isterinya tak appreciate, so dia belum cukup maksud kerja tugas dia tu masih belum tercapai. Gitu ya. Itu ya. Itu yang semalam. Itu semalam punya cerita ya. So Tuan Abang nak sambung yang ke-48. Tip yang ke-48 ya. Jadi sebelum tu kita kena tengok siapa penaja kita hari ni. Penaja program kita hari ni ialah webinar yang dipospon daripada 29. Patutnya besok. Dan ada 2-3 organisasi termasuk Universiti Melaya nak menghantar berbelas-belas peserta. Dia ingat besok. Sebab yang dia tak perasan kita buat penundaan sebab ramai orang mohon untuk minta ditunda. Dan Universiti Melaya dan tak salah saya majlis daerah mana ya pun nak menghantar berbelas-belas orang peserta, tetapi mereka kena cek balik dengan pendaftaran sebab dia kata mereka ingat 29. So kita dah postpone ke 19 Oktober. Ya, mudah-mudahan peserta dari UM dan daripada majlis perbandaran yang terlibat dapat masih join kita ya. Tuan Abang sangat excited. So biarlah beratus-ratus yang join, tak apa. Ya, kita nak kongsi bagaimana. Dan malam tadi pun Tuan Abang cek balik nota, Tuan Abang upgrade lagi, Tuan Abang cari lagi ya poin-poin yang relevan untuk situasi terkini. Situasi pasca pandemik, endemik, ya, situasi yang kadang kesan daripada work from home, ya, bagaimana kita nak berkomunikasi tempat kerja dengan lebih berimpak tinggi supaya bos sayang, rakan sekerja hormat dan sayang ke awak, dan yang paling penting pelanggan dan orang ramai yang anda berikan khidmat juga seronok, sayang dan ada keserasian roh dengan anda. How can that be achieved? Come to our webinar pada 19 Oktober insya-Allah ya. Tuan akan share sekitar
150 tips yang sangat praktikal, magical dan it is kata user friendly. Boleh amal dan mudah-mudahan kita bagi tip bagaimana nak istiqamah. Bagaimana nak membuat segala perubahan kita ada kelestarian, ada lestari. Jadi consistent in our life. InsyaAllah ya. Kam ya. InsyaAllah. Ya berbaloi seronok sangat. Seronok sangat dan yang paling penting berimpak tinggi. Sebab kemahiran komunikasi satu kewajiban, satu kemestian, bukan satu pilihan. Alright? Okay. So itu penaja kita yang utama. Okay. So tip yang ke-48 seperti yang Tok Bah janji tadi ialah be involved in the life of our loved one, of our partner. So, kita kena libatkan diri dengan kehidupan. Setiap aspek kehidupan pasangan kita, kita kena terlibat sama. Setiap aspek kehidupannya. Kehidupan peribadi, kehidupan kerjaya, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan lahir dan batin, spiritual, ya, psychological, ya, kena terlibat. Semalam tu apa diziarah oleh 3 orang sahabat, ya, dan 2 daripada 3 itu ada masalah paranormal. Jadi pasangan tu sangat cakna, sangat peka dan terlibat sama, ya, pendek kata menangis sama, sengsara sama semasa rawatan pasangan masing-masing, ya. Tok Abah pun memang sangat tabik lah, ya, tabik hormat dan memuji akan sikap pasangan yang cakna dengan setiap aspek kehidupan pasangannya, ya. Semuanya Tok Abah pernah sebut dulu kan, kita dengan pasangan cinta setiap musim winter, spring, summer or fall. What you just need you just need to call, ya. You have got a friend. Lagu tahun 60-an, you have got a friend. Ya, so artinya masa senang kita pun terlibat, masa susah, masa sedih, masa hiba, masa confused, masa merajuk, masa stres, kita terlibat sama, ya. Masa senang, masa susah, masa miskin, masa kaya, masa ekstra, masa bersara, sama-sama terlibat, ya. Dalam rumah, luar rumah kita terlibat sama. Itu maksudnya, ya. Jangan kita itu hal dia lah, itu hal orang perempuan, saya tak ambil kisah lah hal perempuan, ya ke, ya. Ialah memanglah kalau dia berbuangan isteri-isteri jiran-jiran kita, ya, jadi kita tak payah nak ambil tahu apa benda yang mereka bincangkan. Itu busybody namanya, itu kepo namanya, kepo yang tak bertempat, ya. Tapi kita kena cakna siapa kawan neighbor tu, kawan-kawan yang datang ke rumah tu, sebab kita selalu pesan kan, kita akan ikut perangai kawan-kawan kita. Dan personality kita adalah average, purata kepada sifat 5 orang. Ya, kawan-kawan kita yang kita sentiasa bercampur dengan mereka. Ini kajian psikologi. Our personality is the average of 5 close colleagues that we are always associated with. Kita selalu bercampur dengan 5 orang dan sifat kita akan ikut purata. Lebih kurang macam sifat 5 orang yang kita ini ikut kajian psikologi, ya. Semua dengan izin Allah. Tapi kalau kita orang yang jaga diri, berdoa dan sebagainya, kita mudah-mudahan akan jadi macam ikan di lautan. Ya, bukan gerimis di lautan, ni ikan kembung di lautan. Ikan kembung kat lautan, walaupun berenang ke air masin bertahun-tahun, dia tak akan jadi masin sebelum dia mati. Sebelum ikan mati, dia tak boleh jadi ikan masin. Dia ikan fresh. Air lautan masin you tak akan terminum pun air lautan. Tapi ikan selamba je, yang badannya tak masin. Artinya, kita ni macam ikan. Kalau ikan tak ada otak pun boleh survive dalam satu bi'ah ataupun environment yang masin, yang mencabar. Kita, manusia yang ada akal, ada iman, ada emosi, ada intelek, takkanlah tak mampu nak atasi persekitaran yang sebegitu. Ya, so jom kita jadi macam ikan. Kita tidak terpengaruh secara negatif oleh persekitaran, tapi kita dedahkan diri kita kepada influence ataupun impak, kesan-kesan, contoh-contoh positif di sekitaran kita, di kalangan kawan-kawan dan sebagainya. Berkawan dengan orang baik-baik, kita jadi baik. Berkawan dengan orang yang suka cari ilmu, kita pun cari ilmu. Berkawan dengan orang yang banyak berzikir, kita pun banyak berzikir. Berkawan dengan orang yang banyak bertaubat tentang malam, kita pun sama-sama bertaubat. Wow, kan cantik begitu? So mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah
Subhanahu wa taala, ya. Be involved in the life of our partner, ya. So that is what relationship is about. Ya, kita in health of in sickness or in health kan. Kalau tengok cerita orang putih itu kan, ya, dia masa nikah dia kata dia akan bersama in health or in sickness or in health till death do us part, ya. Hinggalah kematian memisahkan kita. Dalam bahasa orang Jawa dia kata cuma cangkul memisahkan kita. Tu apa pun terbenung. Orang kata nyawa memisahkan kita, ya. Ajal memisahkan kita, ni belum cangkul. Apa benda orang Jawa ni, ya? Sehingga cangkul memisahkan kita. Tak apa pun tanyalah masa tu tak apa kecil. Umur 10 tahun. Apa maksudnya sehingga cangkul memisahkan kita? Kita korek kubur dengan cangkul. Jadi artinya tanah kubur saja memisahkan kita. Tok Abah kata, wow, romantik juga orang Jawa ni, ya. Ya. So orang sekarang kata bahagia til jannah. So orang dulu dia kata bahagia til cangkul memisahkan kita. Happy, ya, and blissful till the hoe separate us. The hoe, the cangkul. Cangkul apa? HOE, hoe, ya. Tak faham saudara kau. Ada kau orang cerita betul-betul awak tak faham. Apa benda cangkul? Ini yang bawa masuk lah ni. Tapi yang dalam masuk, fahamlah. Tak apa gurau, ya. So, Norizan Samsudin, Ina, Latifah Gafar, betul tak apa? Susah senang bersama, betul. Ya. Boyan JB. Oh, ni jarang jumpa Boyan JB ni. Orang Boyan, Wan Zakia, Siti RS, Azahani, ya. Fadila dah masuk. So, Nurfika Abdullah, Nuraini Misbah, Nurul Olines, ya. Siapa? Salamah Penisariman. Ya. Aida, ya, siapa yang Nur Azlina, Dayang Jamaah. Ya, kadang kita tak sebut namanya, kecil hati dia. Zahra Khairil, Aisyah Nasir, Suhaila Supaat, Wala anak Supaat, Irma Razali, Raiza Bikers, Raiza Bikers, Fatimah Zahra. Dr. Narima komen, dia kata dulu cangkul memisahkan kita, cangkul korek kubur. Tu dulu, kan. Sekarang yang korek kubur itu backhoe, kan. Pakai backhoe, pakai excavator. Pakai excavator. Okeylah, ya. Semoga bahagia hingga excavator memisahkan anda. Excavator, backhoe. Yang mengorek kubur sekarang ialah excavator. Lawyer buruk juga Narima Ismail ni, ya. Okey. Alright. Bukan orang buruk, dia kreatif. Wanasu, Nuhan Aziz, Hem Cairo. Pun lama tak nampak Hem Cairo. Mungkin ada tapi tak perasan. Ya, Haizan Izan, Samsia Bunga Teratai. Bunga Teratai ada aura ketenangan. So, bagus kalau awak berkaitan dengan bunga teratai. Bunga teratai, lotus, ya, ada aura of peacefulness. Tengok bunga teratai membawa ketenangan, Allah punya kuasa. Pegang bunga teratai jadi tenang, Allah punya kuasa. Makan biji teratai, apatah lagi, Tuhan punya kuasa, ya. Bukannya kita patutlah aku tenang sebab biji teratai. Tak. Yang bagi ketenangan Allah. Asbabnya so makan coklat, saya kata cangkul pun cangkul, hang cangkul pun hang cangkul lah. Yang faham, yang tak faham, yang tak tengok seniman bujang lapuk tak faham, ya. Nur Adila, Na Anis, ya, Nur Mila Ridwan, Nur Asia, ya, yang dan lain. Okey, baik. So 269 orang masuk kelas, 341 dah share, terima kasih. So nombor 48, ya. Dan ingat, ya, kita punya program dibawakan oleh webinar pada 19 hari bulan Oktober yang ditunda daripada 29 is tomorrow. So memang ada 2-3 organisasi, ya, dan ramai orang perempuan yang ingat program tu besok sebab mereka tak perasan kita tunda sebab ramai yang memohon untuk minta ditunda sebab mereka nak minta keizinan daripada bos masing-masing, nak buat all the administrative steps lah, ya. What to do to join. So make sure mudah-mudahan you all masih dapat join Tok Abah pada 19 Oktober, ya. Masih ada lebih kurang dalam 3 minggu, ya, insyaAllah, ya. Jadi masanya masih panjang untuk adjust time dan sebagainya. Dan kita buat pada hari kerja, hari Khamis tak salah Tok Abah, ya. Sebab ini program yang patut diizinkan, ditaja dan diluluskan oleh pihak majikan.
komunikasi berkesan di tempat kerja. Supaya bos sayang, staff sayang, customer atau orang awam sayang anda. Man, program yang sangat penting, sangat seronok, sangat magical dan it will change your life. Walaupun komunikasi tempat kerja tapi sesuai untuk semua situasi. 80% relevan untuk tempat mana pun. Di rumah, di masjid, dalam kampung, dalam jamaah, dalam NGO, semua relevan. Ya? Okey. Jom, datang ramai-ramai ya. Tok Bahar mungkin ini webinar komunikasi yang terakhir. Umur pun dah 60-71 mana ya. Tahu ya. Dr. Rema kata, my other half orang Jawa juga. Ingat kita je yang Jawa. Patut suami dia handsome. Cik dia handsome sebab Jawa punya. So, sebab yang Jawa tu memang rock dan handsome lah ya. Yang handsome tu memang rock dan Jawa. Ya. Biar Jawa asalkan rock. Okey, Salmah selamat. Ya. Asma Ramli. Nona Maria. Mona Maria. Mas Ayu. Ya. Dan Jamilah Harun Nur Syada. Baik. So, tip nombor 49. Seronok ni. Tip nombor 49 ialah cuba bincang apakah butang merah anda dan fahami butang merah pasangan. Butang merah semua tahu kan? Butang merah ialah perkara-perkara yang buat kita jengkel, buat kita fed up, buat kita merajuk, buat kita tak ada mood, buat kita stres, buat kita demotivated. Ada separuh orang bila dengar je bunyi hujan, dia punya semangat seronok, happy dia dengar bunyi hujan. Sebab banyak dia punya pengalaman yang lalu. Dia anak penanam padi. So kalau hujan tu sangat baik. Tapi ada orang punya hujan dia rasa sedih. Dia anak penuri getah. Tok Abah lah ya, anak penuri getah dulu. Ya, so bila hujan aja tak boleh memotong getah, artinya tak dapat pendapatan hari itu. Kena buat punya kerja lain lah. Tanam sayur ke, buat batas ke, ataupun itulah dia. Kalau ada kematian, ambil cangkul untuk gali kubur. Dulu gali kubur pakai cangkul. Sekarang gali kubur pakai excavator, pakai backhoe, ya, pakai mechanized. Ya, mechanized. Kerana dia buat bukan satu kubur, dia buat sekali 10 kubur. Ready. Ya, dah ready kat tanah perkuburan yang sistematik dan diurus dengan cara yang terkini. Ya. So tu sebabnya bahagia til jannah menggantikan bahagia til cangkul memisahkan kita, ataupun bahagia til excavator atau backhoe memisahkan kita. Artinya kubur lah tu. Jangan tak faham. Orang baru cuan kata, apa kena mengena pula excavator memisahkan kita. Ya, besar sangat excavator tu sampai jauh daripada pasangan. Dia korek kubur. Excavator tu kerja korek kubur atau backhoe korek kubur. Artinya kematian memisahkan kita. Ya, okey. So, 49. Bincang apa butang merah kita. Apa yang kita tak suka tentang pasangan. Cakap dengan hikmah. Dan kita juga fahami apa ketidaksukaan pasangan kita. Benda yang buat dia stress, tension. Apa benda? Kita sepa-sepa. Jangan sepa-sepa. Ya, kita lama tak puji dia. Itu stress. So, kita puji dia. So, apakah butang merah? Things that make you unhappy or stressful or demotivated. Butang merah. Ya. Jangan nyanyi lagu yang dia menyampah. Dia tak suka lagu tu sebab waktu tu dia tengah down, lagu tu tengah popular. Ya, dia tengah down, tengah lagu apa? Senangnya dalam hati. Lagu tu pula awak nyanyi. Dia punya mulalah dia cukup stres sebab masa tu dia sedang menghadapi trauma. Whatever trauma lah kan. Ataupun kadang lagu tu harmless saja. Tapi sebab lagu tu tengah top masa kita ada trauma, maka lagu itu jadi butang merah. Ya, lagu tu lagu sedap untuk kita lah, seronok. Ya, tapi lagu tu lah ya yang popular waktu dia baru bercerai. Ya, orang mak bapak baru bercerai waktu lagu tu tengah top dan dia sangat fobia dengan lagu itu. Itu jadi butang merah. Padahal dia lagu tu butang hijau kat kita. Ya. So, inilah bincang butang merah anda ya, dan butang merah pasangan anda dengan hikmah untuk mengelakkan unnecessary stress, tension and conflict. Ya, tapi ada yang isteri atau suami yang sengaja menyakat ya. Lagu yang suami tak suka dia buat sebagai dia punya ringing tone. kau percaya tak? Ya, lagu tu suami dia tak suka tapi dia buat sebagai ringing tone. Jadi satu hari 3-4 kali bunyi lagu tu. Sebagai ringing tone.
apa nama Tok Abah pernah dengar seorang kawan tu dia punya ringtone lagu Hindustan. Lagu cerita Amir Khan ya. Uh, yang bermaksud api tu apa? Fire. Dalam lagu filem Man ya. Berpuluh kali Tok Abah tengok, tiap kali tengok menangis ya. Lagu daripada filem Man tu dang dang da 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 da, lagu yang atas kapal. Lagu tu bila Tok Abah dengar, wow, nostalgia, perkara positif daripada lagu Cerita Man. Tapi mungkin lagu itu butang merah untuk orang lain. Jadi bila kita ini bukan sekarang punya ringtone tau. Ringtone sekarang pakai tenis, good morning, ya, tenis. Tok Abah punya ringtone tenis. Apa pula tenis pula, entah kenapa tapi bunyi tu rupanya bunyi tenis. Dinamakan ringtone sebagai tenis, lantok dia lah ya. So Tok Abah punya ringtone sekarang tenis ya. You check kat phone awak apa bunyi, macam bunyi tenis tu. Okay, so 49 ya. Sekarang kita pergi ke tip nombor 50, bagaimana nak mendapat hati pasangan. Sebelum tu kita kena ingatkan ya, program Tok Abah ni pagi juga dibawakan oleh ni sebab semalam cucu Tok Abah minta Excel Pro ya. Excel Pro ni kata nama makanan tambahan yang perasa coklat yang sangat lazat. Memang rasa coklat, so tolong jauhkan dari kanak-kanak. Kata untuk kanak-kanak dan orang dewasa, betul. Dan bagi itu Tok Abah bagi dia 2 biji. Padahal ya kita patut bagi sebiji pagi, sebiji petang. Tapi sebab cucu punya pasal dan yang produs ni pun pakcik dia ya. Pakcik dia yang buat yang keluarkan tu. So rumah kami supply ni percuma lah ya. So Tok Abah can I have 2? Tok Abah bagi pun 2. Memang sedap. Tok Abah makan 1. Tok Abah makan 1, dia makan 2. Ya, si Darin. Can I have some more? Tok Abah kata no. Ni untuk your sister ya. Untuk Danny. Give this to Danny, okay? Okay. Dia pun bagi ke adiknya. Adiknya pun makan. I want more. I want more. I want more. Sedap sangat. Tapi ini memang kata orang tu telah terbukti lah ya. Ratusan ribu anak dan orang dewasa yang memakan ni dapat kesan yang positif ya. Kesan yang sangat baik ya. Alhamdulillah. Excel Pro. Ni banyaklah dia punya ingredient dia, termasuklah kolesterolnya dengan apa nama bakopa moniarinya, apa lagi tu. Tok Abah tak nampak dia kecil ya. Dengan dia punya apa nama benda-benda yang sangat positif, merangsang menenangkan fikiran ya. Apa nama coklat memang adalah ya, dan semualah vitamin C, all the mineral semua ada, dan memang menyebabkan anak-anak dan orang dewasa yang makan ni akan alert, akan bertenaga, seronok ya. Kalau belajar pun lama ya, maka dapat mudah mencerap dengan izin Allah, dapat membantulah pencerapan dan sebagainya. Kesannya in the long run jadi pandai, bersemangat, membentuk habit-habit yang positif step by step, dengan doa, dengan contoh teladan, dengan persekitaran yang kondusif, dengan mengharamkan kata-kata negatif dan sebagainya. So, bila kita memberikan anak-anak kita makanan tambahan seperti ini, buatlah tindakan-tindakan yang seiringan. Ya, mengharamkan kata negatif, sentiasa memuji, doakan kebaikan dengan Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, suruh anak duduk kat kerusi menghadap kiblat, belajar, doakan guru, doakan kawan, ya, ada teknik belajar yang positif. Wow. All this combination will change your anak. Bukannya benda ni yang mengubah secara automatik, tak ada. Ya, so ada orang kata, oh makan ni je 3 hari akan jadi pandai. Mengarut. Ya, itu mengarut. Itu dah ada macam magic show. Ya, tapi kita ni kata tu step by step, sebab ya, even diamond is developed in millions of years. Ya, berlian pun dicipta oleh Allah dengan tekanan pressure bermilion tahun. Ya, berjuta tahun. Jadi maksudnya nak membangunkan manusia kena mengambil masa. Ya, Rome is not built in one day. Peribahasa orang putih lah. Ya, bandaraya Rome ni zaman dulu ya, tidak dibina dalam masa sehari. Bukan Rome saja, Kuala Lumpur ke, Kelang ke, tempat Tok Abah di Kelang, Muar ke, daripada Tok Mak punya kampung kat Muar, ya, tidak dibina dalam masa semalam. Ya, 1 hari. Ya, okey. So, ini juga sebagai penaja program kita pada hari ini ya. Oh ya, ada apa nama Excel Pro ni ya. InsyaAllah. Dan ramai ya yang telah mencubanya dan mendapat manfaat. Alhamdulillah. Tip nombor 50.
go the extra step. Kita kena buat tindakan yang melampaui sempadan. Kita kena usaha lebih sikit, ya, untuk mengambil hati pasangan, ya, usaha untuk tambat hati pasangan. Itu yang ustazah, ustaz tersebut, ya, jom kita tackle balik pasangan kita, dia kata, mengurat balik, ya, maksudnya go the extra step to please your partner, usaha lebih untuk menambat hati pasangan. Buatlah benda yang lebih sikit, ya, tolong lebih kemas, lebih cantik, lebih rajin, lebih prihatin, lebih peka, lebih rajin tutup lampu, tutup switches. Ini pun jadi isu. Tolong buka tingkap, ini pun satu jadi isu. Tutup tingkap masa hujan jadi isu. Kalau tak buat, ya, pastikan kucing masuk kandang, masuk dia punya kandang, masuk dia punya cage, ya, rumah kucing, okey. So inilah kadang-kadang benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi bila kita lakukan dengan penuh kasih sayang dan penuh keprihatinan, kecaknaan, maka ini akan menambat hati pasangan. Go the extra step to please your partner. No matter what happen, no matter how long your relationship has been. Dah kahwin 10, 20, 30, 40, 50 tahun, dah menyambut golden anniversary 50 tahun. Ya, golden 50 tahun, ya. Diamond anniversary, diamond can be 65 tahun, can be 70 tahun, ya. So ada orang kata 65 tahun tu diamond jubilee, ada yang kata 70 tahun, ya. Yang ada yang kata 100 tahun, tapi 100 tahun ni centennial sebenarnya, ya, bukannya diamond jubilee, lebih daripada diamond centennial. Go the extra step to please your partner. Tu tip nombor 50. Ya. Jom, jangan lupa, ya, webinar Tok Abah pada yang ditunda, dipostpone, bukan dibatalkan, ya, daripada 29 esok, patutnya esok, dan ada yang nak register semalam, termasuk admin daripada Universiti Melaya, tempat Tok Abah belajar tahun 71 hingga 75, 4 tahun program. Bidang apa? Sains pertanian. So Tok Abah ni patutnya jadi petani moden. Tapi sampai sekarang pun kuranglah tanam-nanam ni, dah tak tapi ialah kita faham sikit sebanyak dan memberi nasihat sikit sebanyak, ya, terlibat, ya, sikit sebanyak secara tidak langsung. Tapi pengajian Tok Abah di dalam bidang sains pertanian bukan bidang pertanian saja. Dia ada tentang haiwan, tentang ikan, tentang manusia, tentang ekonomi, tentang tanah, tentang macam-macam, ya, kita belajar. So dia punya grounding dalam bidang itu Tok Abah sangat suka. Sebab apa bidang you cakap pun Tok Abah faham sikit-sikit. Cakap tentang tanah, tahu. Tentang geologi, tentang batu batan, tahu sikit-sikit. Kita belajar geologi tahun pertama. Cakap tentang apa? Tentang apa? Nematologi, nematod. Tok Abah faham. Sikit-sikit lah, bukan pakar. Tahu lah. Pernah belajar. Tentang komunikasi. Belajar masa tu, ya. Kita belajar komunikasi. Kita belajar sosiologi sikit-sikit. Ada. Agak dia punya bagus. Dia punya kurikulum, ya. Menyebabkan kita holistik lah. Dan ingat, Tok Abah selalu pesan kan, kita masuk universiti bukan nak cari kerja. Ramai tu yang ada pelajar selepas tingkatan 5, aku tak nak bukan sambung belajar, bukan boleh dapat kerja pun, banyak graduate pun menganggur. Tetapi kita cari ilmu untuk membangunkan diri jadi manusia yang seimbang, jadi manusia yang jadi aset kepada keluarga, bangsa, negara, malah pada dunia. Macam mana kamu nak jadi orang berjaya tanpa ilmu? Kita bukan nak cari gaji, bukan nak cari pekerjaan. Itu sebenarnya ramai kata, alah jadi influencer, bisnes online, tak payah masuk diploma. Mengarut. Itu pandangan yang sempit. Ya, sebab Nabi berpesan, nak cemerlang di dunia dengan ilmu, nak cemerlang di akhirat dengan ilmu, nak cemerlang dunia akhirat dengan ilmu. That is why ilmu is important untuk cemerlang secara holistik dunia dan akhirat. Di alam barzah pun kena ada ilmu. So jangan berhenti belajar, ya. Bukannya mesti dapat ijazah degree ataupun master's PhD untuk sekadar mencari punca rezeki, tak. Itu cuma kata, apa? Aku memang boleh berniaga dah. Aku boleh jual pisang goreng dengan buka banyak-banyak cawangan, ya. Aku boleh kaya raya walaupun tak ada diploma pun. Itu sebabnya pemikiran sempit tak betul, ya. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis sahih daripada Nabi SAW, menuntut ilmu itu fardu, wajib atas laki-laki perempuan yang beriman. Wajib.
Nak argue macam mana? Okey. Dan semalam Tok Abah membuat semalam ambil gambar di College KTB, College Teknologi Bestari di Ampang. Tok Abah dilantik jadi Pro Chancellor kan. Jadi senang ambil gambar untuk pakai gaun Pro Chancellor untuk dimasukkan dalam dia punya buku program. Tapi semalam juga buat promosi tentang program kat KTB, College Teknologi Bestari. Rupanya ada program baru, PPT. Program pengalaman whatever lah ya. PPT ni artinya mengambil kira pengalaman yang kita ada untuk dapatkan sijil atau diploma. Based on 5 tahun pengalaman dalam bidang-bidang tertentu dan diuji, testing, bila dapati awak memang meet the standard, awak akan dianugerahkan pelajar ataupun orang awam akan dianugerahkan sijil atau diploma mengikut kesesuaian. Ni fast track program penilaian pengalaman ya, whatever ya, ataupun Tok Abah pun lupa perkataan yang sebenar. Semalam Tok Abah buat iklannya 5 tahun pengalaman, lepas tu register ke KTB, College Teknologi Bestari, maka akan diuji selama 4 hari ya, testing, maka bila layak diberikan sijil atau diploma. Ya, awak dah 5 tahun jadi tukang jahit, tapi tak ada sijil, tak ada apa, jadi nak minta kerja ke, nak dapat kenaikan pangkat kan tertahan ya. So awak datang dites, dan contoh ya, satu hari disuruh buat baju kurung ke, dia buat dalam masa 3-4 hari disuruh buat suit ke ya, dan awak boleh buat dalam masa yang ditentukan, awak akan dapat diploma. Layak tak layak? Hebat tak hebat? Hebatlah kan, ni bukan teori, praktikalnya. Of course untuk dapat buat praktikal kena tahu teorinya ya, dan sebagainya. So ini program yang sebenarnya di luar negara dah buat, yang memberikan pengiktirafan dengan sijil dan diploma, yang malah ada dapat ijazah ya, berdasarkan pada pengalaman yang telah dibukti ya, dengan ujian, dengan penilaian. Ada panel of judges akan menilai, yes, orang ni layak untuk dapat doctorate walaupun dia tak masuk universiti, tapi memang layak untuk mendapat bukan honorary doctor ya, tapi memang layak sebab dengan pengalamannya dia menulis laporan, dia menulis report, menulis dia punya so-called thesis lah, dan dibuktikan oleh juri panel pemeriksa, ditanya, memang pakar, memang expert dalam bidang itu, dia dianugerahkan PhD. Ada universiti di dunia ya, yang Tok Abah baca dalam report, dan salah seorang guru Tok Abah juga mendapat anugerah PhD selepas diuji kaji oleh panel of expert, profesor-profesor yang terbilang, menguji kaji, menemuduga, dan didapati memang berkaliber, berkelayakan untuk dapat dianugerahkan PhD. Sebab pengalaman 40 tahun di lapangan. Luar biasa kan? So ini dia. Ya, ini dia yang kena kita lakukan ya, cari ilmu. So come to our webinar pada 19 bulan Oktober yang ditunda daripada 29 iaitu besok kepada 19 Oktober, komunikasi berkesan ya di tempat kerja ya, kemahiran komunikasi berkesan di tempat kerja untuk kita disayang oleh bos, kawan sekerja, rakan sekerja, dan juga pelanggan atau orang awam yang kita beri khidmat. Seronok. Ya, 150 tip Tok Abah akan share daripada awal sampai akhir. Nak kenal teknik komunikasi, style komunikasi kita, 21 kesilapan, 33 betul untuk komunikasi yang berkesan, dan of course termasuklah komunikasi melalui social media dan cabaran dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan agak lengkap walaupun pendek, tapi kita dah siapkan nota ya. Dalam bentuk PDF anda akan dapat nota insya-Allah dan akan membantu anda. Ya. Dah ramai yang mendaftar, tapi kita tundakan ke 19 Oktober untuk beri peluang kepada mereka yang minta untuk join sama tapi tak dapat kelulusan daripada majikan masing-masing. Hence the postponement of the program from 29 September to 19 Oktober. Ya, semalam pun daripada Universiti Melaya dan Majlis Perbenaran, tak ingat Majlis Perbenaran mana ya, di Lembah Kelang nak join dengan menghantar berbelas-belas peserta, tapi kita kata dah tukar, dia kena cek balik dengan schedule, dengan peserta dan sebagainya. Ya, kebolehan peserta. Alright. Okay. So tip nombor
51. Ini sebenarnya based on hadis. Pilihlah pasangan yang qurratu a'yun. Pilihlah pasangan yang menyejukkan mata akan pasangan kita. Jadi tip nombor 1 ialah pastikan pasangan kita seronok, raja sejuk mata dia memandang kita. Tiap-tiap kali kita balik kerja ke, balik rumah ke, ya, ataupun berjumpa ke, pastikan pasangan seronok tengok wajah kita. So, pastikan kita masuk rumah dengan senyuman, dengan aura positif, dengan bau yang positif. Awak bau, yalah aku turih getah. Nak bau macam mana? Ya, maksudnya siapkan, kemaskan bahannya. Dah siap semua. Memproses getah cair tu dah jadi getah beku ke, getah keping ke, yang dah di mesin, dah di mesin. Ya, Tok Abah dah biasa buat kerja sebagai seorang penoreh getah, ya. Yang dah settle semua, dah jemur dah kita punya getah, ya. Mandi, barulah masuk rumah. Barulah tak bau mushroom, bau dengan getah scrub, bau getah beku, ya. Memang masam, bau getah beku ni masam. Tok Abah memang familiar lah, nostalgia dengan bau getah. Bau getah beku, ya, getah scrub dan sebagainya. Ya, bau masam dia tu. Dan kita mandi, siapkan badan semua, barulah masuk ke rumah. Barulah pasangan tengok kita dengan seronok. Itu kalau anda penoreh getah. Ya, kalau anda seorang, petang-petangnya nak balik je rumah petang-petangnya, sebelum anda kita bersukan. Masyam-masyam nak masuk rumah pula. Make sure masuk ni picture baju yang basah dengan peluh dalam tu kita masukkan dalam tempat cucian ke mana, kita mandi cepat-cepat, sabun, pakai shampoo dan pakai deodorant, keluar jumpa pasangan, jumpa anak-anak. Dan ini pun dalam pandemik dan endemik memang digalakkan. Kalau mak ayah orang balik ini, jangan berjumpa dengan keluarga sebelum tukar pakaian, sebelum mandi, sebelum pakai sanitizer. So ini satu amalan yang bagus. Isunya ialah pastikan pasangan seronok, bahagia dan terasa terhibur bila tengok kita. Kita jadi penyejuk mata pasangan kita. Kita jadi datang masuk rumah dengan senyuman, dengan positif, dengan sapaan, dengan karisma yang positif, aura yang positif, ya, sentuhan positif, untuk datang tu merasakan mereka diraihkan, kita pun wajar diraihkan. Pastikan pasangan seronok tengok kita setiap hari, jadikan diri kita sejuk mata memandang. Tok Abah macam mana? Anda bagaimana? Ini nasihat untuk diri Tok Abah juga, ya. Okey. Diam tak diam, dah hampir 45 minit. Dah 42 minit Tok Abah bercakap dengan you all. So, tip nombor 51 ni, tip yang terakhir untuk hari ini. Kita berhenti kat nombor ganjil. Nombor witir. Pastikan pasangan anda seronok, ya, tengok kita setiap hari. Nak pergi kerja pun dia seronok tengok, dengan senyumannya, dengan wanginya, dengan pakai warna yang sesuai kalau yang bekerja. Ya, tak bekerja kat rumah pun kita dalam keadaan yang kemas, ya. Pakai kain pun tidaklah. Kain yang gulung-gulung singkat sampai ke lutut. Ya, kalau ditarik dia cucu terburai. Contohlah kan. Ya, Tok Abah suka pakai baju yang favourite. Kadang ada lubang kat baju tu, kat t-shirt Tok Abah yang favourite tu sejuk. Ya, Tok Abah ada 2-3 pakaian Tok Abah yang memang dah bertahun-tahun ada lubang-lubang. Cucu tu ni akan main-main, tarik-tarik masuk sampai koyak. Nasib baik pembantu rumah tolong tampal. Ya. Maaf ya, bukanlah tak mampu beli t-shirt baru, mampu, tapi dah selesa, sedap. Ramai orang lelaki tu utamanya suka, orang perempuan Tok Abah tak faham. Ya, tak berapa faham sangat. Tapi orang lelaki ada yang memang dia favourite kain, dah lusuh pun dia suka pakai tu sebab selesa, comfortable, ngam dengan kulitnya. Tok Abah kulit agak sensitif. Memang kalau pakai kain pun dia tak suka yang artificial, yang pakai yang material yang tidak cotton. Tok Abah suka yang 100% cotton, ataupun maksimum cotton, banyak cotton. Jadi sejuk kat kulit, ya. Dan ikut sunnah, ya, ada hadis. So untuk sihat badan, pakailah pakaian yang dibuat daripada kapas. Baju ataupun seluar atau kain daripada kapas sebenarnya sihat untuk badan. Jadi kulit boleh bernafas dengan lebih selesa. Boleh Google, boleh Google untuk dapat maklumat. Ya. So pakaian kapas ni ada sunnahnya, ya, untuk kesihatan badan. Jadi Tok Abah kadang pakai baju yang ada lubang, t-shirt yang cucu-cucu pun suka korek-korek untuk tuknya cucu yang bernama Muhammad Aizan. Dia tak boleh tengok Tok Abah ada baju berlubang, dia akan besarkan lubang tu. Allahu Akbar. Padahal itu favourite
T-shirt Tok Abahnya. Ya. Yang dah berumur baru 3 tahun. T-shirt tu ya. Pagi petang siang malam dia pakai. Tok Abah masa kat rumah. So di rumah pun kita menyeronokkan pasangan. Balik kerja pun pasangan tak fed up tengok muka kita. Janganlah balik-balik terus merungut, terus komplain. Ni apa bersepak? Dan janganlah ya suami atau isteri bawa balik daripada luar kita bertanya soal yang pelik-pelik sampai dia pun stres. Pastikan pasangan seronok tengok kita setiap hari setiap kali kita jumpa. Jadikan diri kita qurratu ayun, penyejuk matanya. Ya, tu dia poin kita untuk hari ni. Jangan lupa program kita dibawakan khususnya oleh webinar komunikasi berkesan pada 19 Oktober. Bukannya esok, tapi ditunda ke 19 Oktober. So, masih banyak masa untuk register. Just beritahu bos, ni dah ada adjustment because of ramai agensi dan peserta nak minta tanggung untuk dapat menyelesaikan semua keperluan administration. So, kita akan tunda dan memang dah ramai peserta yang mendaftar. Alhamdulillah. So, janji temu kita ditunda daripada esok kepada 19 Oktober. So, set the date. Ya, simpan tarikh itu. Ingatkan, bubuh kat planner, kat kalender, dan jumpa anda nanti pada 9 Oktober untuk jadi orang yang dapat berkomunikasi dengan berkesan agar bos sayang, kawan sayang, pelanggan dan orang awam sayang, insyaAllah. Sampaikan kucing pun sayang anda, insyaAllah. Okay, guys, happy birthday, happy anniversary, selamat menjalankan tugas, selamat bekerja, selamat dalam perjalanan. Untuk mereka yang sakit, makan ubat, ikut nasihat doktor, dan banyak istighfar. Istighfar adalah terapi yang sangat mustajab. Yang siapa yang istighfar 100 kali, maka penyakit akan sembuh, masalah akan selesai, ya. Pasangan yang rajuk pun akan sejuk asbab kita istighfar. Okey, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.